أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmatnya, dengan rahmatnya, dengan petunjuknya, kita dapat sama-sama berada dalam majlis zikir untuk kita ingat Allah, untuk kita ingat Nabi, untuk kita ingat arwah-arwah kesayangan kita. Dan pada malam ini kita kirimkan hadiah-hadiah yang amat mereka tunggu-tunggu untuk membahagiakan mereka di sana, buat menemani mereka agar mereka tidak kesepian di alam barzakh sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuan-puan, anak-anak rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini bacaan Al-Muluk akan dipimpin oleh saudari Siti Adilah binti Hashim, saudari Siti Adilah binti Hashim. Beliau ini berkelulusan diploma dalam bidang undang-undang, dalam bidang syariah dan undang-undang. Beliau juga berkelulusan dalam bidang ijazah sarjana muda, syariah dan undang-undang dengan kepujian, dan beliau juga mendapat diploma dalam bidang pentadbiran kehakiman dari Universiti Sains Islam Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi beliau ini juga merupakan pengantin baru. Minggu lepas ingat tak kita ada doakan untuk Siti Adilah, dan beliau adalah pengantin baru dan kita doakan, kita sama-sama doakan agar Siti Adilah dan suaminya Faiz, kalau tak silap saya namanya, akan terus bahagia dunia, bahagia akhirat, kekal bahagia hingga ke anak cucu, kata orang Melayu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dengan segala hormatnya, kita persilakan saudari Siti Adilah binti Hashim untuk memimpin kita membaca surah Al-Muluk. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah dulu lupa. Baca Fatihah dulu. Fatihah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أسفه ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Wa Ali Muhammad. Terima kasih banyak terima kasih banyak kepada Adila kerana telah sudi kerana telah sudi memimpin kita untuk membaca surah Al-Muluk ya. Surah Al-Muluk ni kita dah tahu kan fadilatnya banyak. Yang paling popular dia akan selamatkan kita dari siksa kubur. Dan ada hadis lain menyatakan kan kalau kita selalu baca surah Al-Muluk kan, kita hafal surah Al-Muluk, maka surah ni nanti akan jaga kita dari melakukan dosa. Dari dunia dia akan jaga kita sampailah kita masuk ke dalam syurga. Kan maknanya surah Al-Muluk ini Tuhan bagi dia kuasa untuk memberi syafaat kepada kita untuk menjaga kita di dunia, dalam kubur dan juga di akhirat sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik tuan-puan, anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita luangkan sedikit masa kita untuk kita kenang arwah-arwah kesayangan kita yang telah banyak berjasa kepada kita, yang telah bersusah payah dengan kita, yang telah banyak menyenangkan kita. Kan? Kita cuba kenang wajah-wajah mereka, kita kenang sebahagian jasa-jasa mereka, kenangan-kenangan manis bersama dengan kita, dan kita akan sebut dari kategorinya. Dan tuan-tuan bila kena dekat keluarga sendiri kan, bayangkanlah wajah mereka, kenanglah mereka kan, katakan mereka, panggil nama mereka kan, katakan kepada mereka yang kita sangat sayang kepada mereka dan kita rindu sangat kepada mereka. Dan kita mengirimkan tahlil kita, bacaan
ayat Quran kita, doa kita buat mereka agar mereka dekat sana tetap bahagia sebagaimana mereka telah membahagiakan kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Keluarga Pajam. Keluarga Yaya. Keluarga Bella. Keluarga Ahmad Zakwan. Keluarga Hajah Nurmala. Keluarga Bid. Keluarga Raden Muhammad. Keluarga Puan Haslina. Keluarga Cik Siti Syariah. Keluarga Farah. Keluarga Encik Adil. Keluarga Sufinat. Keluarga Hajahku. Keluarga Sab. Keluarga Encik Rosli. Keluarga kawan-kawan Puan Nadra. Keluarga Hajah Masyitah dan Haji Zakaria. Keluarga Hajah Aisyah. Keluarga Lala. Keluarga Sairi dan Ramna. Keluarga Wardah. Keluarga Ibrahim dan Mina. Keluarga Cik Lala Rawi. Keluarga Haji Syahrani Ismail. Keluarga Hajah Hasni. Keluarga Adib. Keluarga Puan Rohaya. Keluarga Puan Hajah Rohaya Yusof. Keluarga Encik Haji Amir dan Cikgu Norizan. Keluarga Encik Haji Muhammadiyah dan Hajah Razalina. Keluarga Hajah Izlin dan Haji Rizal. Keluarga Hajah Nurhaliza. Keluarga Puan Azah. Keluarga Puan Husna. Keluarga Encik Jamain. Keluarga Encik Saleh. Keluarga Hajah Yati Kosas. Keluarga Hajah Rahmah Kosas. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sekarang kita buat apa tak? Tahlil ya? Ya? Tahlil dulu ke doa? Tahlil. Okey, sekarang ni mari sama-sama kita kirimkan bacaan tahlil kan, kalimah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni kan, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Taala dapat mengirimkan bacaan Al-Fatihah kita, bacaan tahlil kita ini buat arwah-arwah kesayangan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya Karim ya Arhamar Rahimin. Next apa? Okey. Adam. Okey ya. Dan sekarang majlis persilakan Adam untuk menguatai bacaan doa kita ya. Adik Adam ya. Allahumma salli ala Muhammad Adam Fakhri ya. Namanya Muhammad Adam Fakhri. Masya-Allah ya. Nanti kita tanya kepada Cikgu Sakinah apa makna Fakhri ya. Tapi sekarang kita minta supaya adik Adam dapat mengutai bacaan doa untuk kita pada malam ini. Dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara mara kami. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang soleh-solehah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada penyakit COVID. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Okey, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak kepada adik Adam Fakhri ya yang telah sudi untuk membacakan doa untuk kita semua dan kita berdoa dan doanya baik sekali. Dan kita nak tanya kat Cikgu Sakinah lah. Cikgu Sakinah, apa makna Fakhri ya? Alamak, minta maaf lah, tak pastilah sebab ayah dia bagi nama. Okey, tak apa Fakhri ni maknanya kebanggaan ya, kebanggaan. Maknanya dalam agama kita kan ada satu syair tu yang menyatakan kebanggaan seorang itu bukanlah pada perhiasannya, make upnya, kan hartanya, tetapi kebanggaan itu bil ulumi wal adabi, dengan ilmu dan adab, dengan akhlak yang baik ya. Jadi mudah-mudahan Fakhri Adam ni dia sentiasa baik, banyak ilmunya bermanfaat, dan juga dia seorang yang cukup berakhlak tinggi ya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Baik, kita teruskan perjalanan kita pada malam ini kan, tazkirah kita kan, dan insya-Allah di akhir tazkirah ini kita akan berdoa untuk arwah-arwah kesayangan kita. Sebab apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kan, di antara masa dan tempat yang Allah Taala pasti akan memakbulkan doa kita adalah dalam majlis ilmu atau selepas majlis ilmu ataupun selepas majlis zikir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik. Okey, Hajar Siti Hawa. Okey. Tajuk kita pada malam ini adalah, tengok tajuk dia kakak. Patah balik. Okey, jalan-jalan cari makan, perintah atau larangan. Okey, kenapa kita nak bincangkan tajuk ni? Kita nak bincang tajuk ni sebab apa? Kerajaan kita telah pun memberi kebenaran untuk kita merentaskan negeri antara negeri. Dulu pada peringkat pertama dibenarkan rentas daerah, sekarang dah dibenarkan merentas negeri ya. Jadi bila dah dibenarkan merentas negeri, maka ramailah yang akan berjalan-jalan merentas negeri. Mereka akan berjalan-jalan dan mereka akan cari makan. Jadi sekarang elok kita tanya kat diri kita kan,
Adakah jalan-jalan cari makan ni perintah Allah Ta'ala ataupun Allah Ta'ala larang kita, tak bagi kita buat perkara ini ya. Jadi malam ni kita akan sama-sama bincangkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey. Apa ayat dalam surah Al-Muluk yang relevan dengan tajuk kita? Okey, jadi masing-masing alhamdulillah minta-minta semuanya dah pun mengamalkan surah Al-Muluk. Baca tiap-tiap malam sebelum tidur atau pada siang hari. Kan kita dah baca, baik sebahagian daripada tuan-puan pun dah tengok kan, dah selalu tengok, kena selalu tengok kan dia punya makna tu. Sebab apa? Kita bukan orang Arab. Lebih-lebih lagi kalau kita yang tak belajar bahasa Arab kan, kita kena minta bantuan dengan terjemahan-terjemahan yang ada, sama ada dalam handphone kita ataupun dalam kitab terjemahan Quran. Okey, sekarang kita tanya kat diri kita kan, apa ayat dalam surah Al-Muluk yang relevan dengan tajuk kita ini? Okey, siapa nak kongsi jawapan? Ada siapa nak kongsi jawapan? Ada siapa boleh kongsi jawapan? Okey, kita cuba tanya dengan pengantin baru. Okey, pengantin baru boleh jawab, boleh tolong tak? Boleh kongsi tak jawapan? Apa ayat yang dalam surah Al-Muluk yang relevan dengan tajuk kita jalan-jalan cari makan? Oh pula dia ada, tiba-tiba dia ada matter pula, ada perkara. Ya? Dia dapat pimpin bacaan macam tu. Okey, tak apa. Okey, sekarang ada kita tanya pula sekarang yang keluar dekat depan saya ni, Muhaimin. Muhaimin ada jawapan tak Muhaimin? Ayat mana Muhaimin? Ni ayat 15. Ayat 15. Betul betul. Allahu alaikum. Okey, teruskan. Betul betul Muhaimin Okey. Tak sia-sia tak sia-sia mak, arwah mak kan, dia doakan, dia keluarkan duit, dia susah payah cari kerja kan, supaya Muhaimin jadi hafiz. Nampaknya Muhaimin dia dapat manfaatkan ilmu dia. Bila kita tanya saja, alhamdulillah dia dapat jawab. Dia terus ingat macam tu je 15 terus dia terus bagi angka dia, dia tak sebut ayat dia. Maknanya ni hebat punya hafiz lah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Okey, nak tanya kat Mawadah. Mawadah pun jawab yang sama ke ataupun Mawadah ingat ayat dia, tak ingat nombor ayat? Saya yang jawab tadi. Ulah. Adik dia menjadi talian hayat Okey, adik tak apalah. Pokok pangkalnya kan, orang yang beriman tu kan, keluarganya kan akan sentiasa bantu-membantu kan. Bukan kita apa? Ta'awan al-birri wat taqwa. Okey, Tuhan kata apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan. Tuhan kata tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa Okey, jadi maknanya Mawadah punya hebatnya, dia boleh ingat nombor surah Saya kadang-kadang tak ingat nombor surah kan. Saya ingat kadang-kadang ayat dia saja, tapi alhamdulillah kita dah dapat jawab. Okey, ayat dia betul yang macam dijawab oleh Muhaimin. Muhaimin nanti jawab, dia kata dia saja je tunggu adik dia cuit dia kan. Sebenarnya dia dah tahu dah Muhaimin Okey. Ayat dia huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untuk kita, agar bumi itu mudah digunakan, mudah untuk kita berjalan dekat atasnya kan. Maka berjalanlah merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kamu sesudah dibangkitkan hidup semula. Maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sekarang tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala, cuba lihat ayat ni, cuba lihat maknanya kan. Apa maknanya? Terjemahan dia tadi tu kan, cuba kita faham apa makna dia kan. Yang pertama Tuhan kata kan, dialah yang telah menjadikan bumi ini mudah untuk kita gunakan. Satu. Yang kedua Tuhan kata, makanlah rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Ketiga kan, Allah Ta'ala kata kita semua ni nanti akan dikumpulkan, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas dibangkitkan dari kubur. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, sekarang ni tuan-tuan dah bertenang. Okey, sekarang ni teruskan kakak. Dari ayat 15 tadi yang kita baca tadi,
Apa kalimah yang menunjukkan hukum jalan-jalan cari makan? Apa kalimah yang menunjukkan hukum cari jalan-jalan cari makan? Okey, kita tanya pula. Kali ni kita tanya apa? Kali ni tak ada siapa cuit. Apa Muhaimin kan? Okey, Muhaimin. Ayat apa, macam mana ayatnya yang menunjukkan hukum? Yang menunjukkan hukum. Kat ini. Huwallazi ja'ala lakum. Bukan. Huwallazi ja'ala lakum itu fakta. Dekat mana yang hukum? Pasti tak? Okey, tak apa. Teruskan kakak. Okey lepas ni kita kira apa siapa yang dia tandakan yang warna merah kan. Famshu ini kan merupakan fi'il amar, perbuatan yang menyuruh. Jadi bila Allah Taala suruh, ada dua je kemungkinan, sama ada dia wajib ataupun dia sunat. Jadi kat sini Tuhan kata famshu fi manakibiha. Tuhan kata berjalanlah di serata dunia. Tuhan katakan berjalanlah di serata dunia. Dekat terjemahan kat sini merata-rata ceruk rantaunya. Macam-macam lah, tak kisahlah. Pokok pangkalnya Tuhan memang suruh kita berjalan kan di seluruh dunia bumi ini kan, suruh berjalan Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, wakulu. Tuhan kata makanlah kamu semua kan. Makanlah kamu semua mir rizqihi, dari rezeki yang dikurniakan olehnya, dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nampak jadi bila kita tengok kan ada Tuhan, misalnya kita baca terjemahan dia berjalanlah. Itu maknanya satu perintah lah Lepas tu Tuhan kata makanlah. Itu pun juga satu perintah. Jadi perintah dalam Quran ni ada dua kan, balik-balik ke hukum fiqah kita, satu perintah yang wajib, satu perintah yang sunat. Senang saja kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, sekarang Muhaimin okey nampak okey, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah Taala, sekarang kita teruskan lagi perjalanan kita. Okey, oleh itu kan apa hukum jalan-jalan cari makan? Tadi kita dah bincangkan hukum dia adalah teruskan. Okey, wajib kan, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Bila kita mampu untuk berjalan cari maka hukumnya adalah wajib untuk kita berjalan, kita melancong, kita mengembara, kita bermusafir, whatever lah kan, hukumnya adalah wajib kan. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Syarat-syarat dia antaranya adalah kita mampu. Makna mampu tu antaranya kita ada duit, dan yang paling penting kita selamat dalam perjalanan tersebut Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi senang tuan-tuan kan. Okey, dah senang je. Tuhan dah bagi tahu dah bahawa rupanya jalan-jalan cari makan ni hukumnya adalah wajib kan. Jadi jangan siapa tak bagilah. Macam kalau sebelum ni masa COVID nak elakkan daripada merebaknya penyakit COVID. Jadi memang boleh dihalang, kita tak boleh pergi. Sekarang ni bila dah dibuka sempadan, ya pergi kan. Jangan kita nak marah orang nak pergi nak pergi jumpa mak bapak dia ke, nak pergi melancong ke, nak pergi sungai ke. Jangan kita marah, sebab apa, memang Tuhan dah suruh macam itu kan. Bila Tuhan suruh, mesti benda tu baik untuk manusia, baik untuk kita semua Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, teruskan lagi perjalanan kita. Okey, jalan-jalan cari makan yang mana Allah Ta'ala perintahkan? Jalan-jalan cari makan yang macam mana yang Allah Ta'ala perintahkan ni? Tadi Tuhan suruh kan, jalan-jalan cari makan. Tuhan kata, jalanlah. Lepas tu Tuhan kata, makan. Tuhan suruh makan kan? Baik. Sekarang ni, yang macam mana yang Tuhan suruh tu? Siapa nak kongsi jawapan? Okay, cuba kita tanya pula kepada Puan Nadrah. Okay, Puan Nadrah, ada jawapan yang boleh kita kongsikan? Okay, Puan Nadrah dia mungkin tak. Okey, tanya dengan apa tu? Dengan Cikgu Sakinah. Cikgu Sakinah, jalan-jalan cari makan yang mana yang Allah Ta'ala perintahkan?
Oh, Cikgu Sakinah pun tak ada apa. Jalan-jalan cari makan yang macam mana ya? Aha. Yang boleh cari yang dapat ilmu lah. Ya. Okay. Dengar tak jawapan tu? Yang boleh dapat ilmu. Maknanya kita jalan-jalan Siapa jawab tu? Siapa jawab dengan tu? bantuan ni, Sis Fina. Kristina. Oh, Fina. siapa tu? Sis Fina. Kak Pina Oh, Kak Pina lah. Okey lah, maknanya cikgu kepada ustaz kepada Kak Pina tu orang yang bagus lah, orang yang pandai betul Okey, teruskan perjalanan kita. Cuba kita lihat apa yang boleh kita kongsikan jalan-jalan cari makan yang ingat hidup selepas mati kan. Okey, yang hidup selepas mati. Teruskan. Okey, sebab apa? Tuhan katakan dalam ayat 15 tadi, Tuhan kata apa? Wa ilaihin nusyur kan, dan ingatlah kepada jua kamu semua akan dibangkitkan kembali. Maknanya kalau kita jalan-jalan cari makan dengan niat kita untuk lupakan akhirat, maka ketika itu Tuhan tak suruh. Tuhan kata tak payahlah pergi kan. Nabi pun kata tak payah pergilah kan, menghabiskan umur je, mengambilkan boreh je kan. Yang Tuhan suruh bila kita jalan-jalan cari makan dengan tujuan supaya bertambah lagi ingatan kita yang kita ini akan dibangkitkan dari kubur selepas kita mati nanti kan, dan akan dihadapkan ke hadapan Allah di padang mahsyar kan. Dekat sinilah yang akan membahagiakan kita. Dia akan jadi panduan kepada kita kan. Elok tak aku pergi, elok tak aku tak pergi. Kalau aku pergi ni, aku ingat tak lagi ke akhirat? Ingat, ya pergi. Kalau aku pergi ni, aku jadi lupa tentang akhirat. Tangguhkanlah dulu pergian kan, sampai kita bersedia pergi ke tempat tu, menambah lagi ingatan kita, persediaan kita untuk hidup selepas mati ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi bila kita renungkan, kita cuba faham ayat ni tadi kan, dia dah jelaskan, kita nampak kenapa Tuhan kata ayat ni akan memberi syafaat kepada kita, dia akan jaga kita kan, bila kita amalkan, dia akan jaga kita dari melakukan dosa. Tengok dekat sini pun kan, dia dah ingatkan kita macam mana nak berjalan, macam mana kita nak mengembara, macam mana kita nak makan. Kita makan, kita berjalan kan, supaya menambah lagi satu ingatan kita tentang hari kita dibangkitkan dari kubur nanti, hari kita selepas mati. Lepas tu yang keduanya kan, yang kita akan menambah lagi persediaan kita, bekalan kita untuk hidup selepas mati ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Jadi ayat ni tuan-tuan kalau kita baca tiap-tiap malam kan, tak dapat malam kita baca siang, kita tuan-tuan kita akan dapat rasai ya. Kita akan dapat rasai ya. Yang ayat ni kan betul dia jaga kita kan, dia tolong kita banyak dia tolong kita banyak. Saya nak cerita banyak-banyak pun saya pun tak pandai nak cerita macam mana kan, tapi tuan-tuan amalkanlah, nanti tuan-tuan akan merasainya sendiri insya-Allah ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Baik, teruskan lagi. Okey, sekarang ni dalam ayat tadi tuan-tuan kata famshu fi manakibiha. Tuan perintahkan famshu fi manakibiha. Apa makna famshu ya? Baik, teruskan. Okay, makna famshu ni dia berasal dari kalimah masya kan, masya, yamshi, famshu. Bila jadi satu perintah, Tuhan kata jadinya amshu, imshu, umshu, umshu. Okey, apa makna masya? Teruskan. Makna masya satu, berjalan. Berjalan yang tadi kita dah tengok kan, terjemahannya berjalan, betul. Yang kedua, teruskan, mengumpat. Jadi kalau kita berjalan dengan niat untuk kita menyampaikan berita yang tak elok tentang orang beriman yang lain, adakah itu perjalanan jalan-jalan cari makan yang Tuhan perintahkan atau yang Tuhan larang? Okey, cuba Cikgu Sakinah tanya kepada Kak Pina. Apa jawapan dia? Okey. Cikgu Sakinah boleh tanya dengan dengan Kak Pina. Apa jawapan dia? Tak dapat jawapan lah yang tu. Tak dapat jawapan buat-buat tak dapat jawapan Okey, jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala kan, dekat sini kan tengok indahnya bahasa Arab kan. Tuhan kata kan berjalan, yang Tuhan maksudkan yang membawa kita bekalan baik kan nanti bila kita lepas mati nanti kan. Jadi kalau perjalanan tu kan, kita sepanjang perjalanan pula naik kereta semakin seronok mengumpat sampai kat tempat destinasi kita, mengumpat lagi, Masya Allah kan. Maka hilanglah berkat perjalanan kita, dan bukan itu yang Tuhan perintahkan ya. Lebih-lebih lagi kan tuan-tuan kalau misalnya contohnya lah kita pergi ke Genting Highland kan, kita pergi Genting Highland lah, misalnya tuan-tuan nak suasana sejuk pergi kat sana.
Sampai kat sana, tuan-tuan kan cari salah orang sana, cari orang salah sini kan. Dah tahu tempat tu kan macam-macam orangnya kan. Kalau kita nak yang sejuk tu, pandai-pandai lah kita nak fokus, nak jaga mata kita kan. Jangan kita sibuk nak cari salah orang. Lepas tu pula bila semayang dekat surau ke dekat Genting Highland tu kan, kita pergi perhatikan cara orang semayang. Bila orang tu buat semayang lain ni macam dia kita kata, oh dia ni teruk semayang. Jangan macam tu kan. Bila kita pergi tu kita ingat bila kita pergi tu adalah untuk menambah bekalan kita selepas kita mati. Ingat tak Nabi kita Muhammad SAW cakap apa? Kan orang yang paling pandai adalah orang yang paling banyak ingat mati, paling banyak ingat akhirat. Tak cukup kat situ dan orang yang paling baik persediaannya untuk hidup selepas mati. Ya, subhanallah. Kalau kita ingat mati je, lemah semangat kita. Tapi kalau kita kan ingat yang ada hidup yang kekal abadi selepas akhirat dan kita nak bersedia untuk itu, maka kita pun akan bertambah bersemangat untuk melakukan amal-amal soleh sebagai bekalan kita untuk hidup yang kekal abadi selepas mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, teruskan lagi perjalanan kita. Dan daripada perkataan masyi, famshu tadi kan, ada satu perkataan dalam bahasa Arab namanya masyaiyah. Masyaiyah. Makna masyaiyah ni adalah falsafah Aristotle. Orang Arab sebut Aristotle Aristo. Kita tahu kan ni ahli falsafah kan. Aristotle. Aristotle ni siapa guru dia? Guru dia Plato. Siapa guru pada Plato? Socrates. Baik, teruskan perjalanan kita. Okay. Dinamakan begitu, kan dinamakan masyaiyah macam berjalan ni sebab apa? Aristotle ni mengajar anak-anak muridnya kan dalam keadaan berjalan. Jadi maknanya tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala kan, kalau tuan-tuan buat rombongan ke atau dengan keluarga ke pergi mana-mana, dalam perjalanan itu kan sama ada dengan bahasa yang formal atau dengan bahasa yang dengan bahasa keluarga kan, kita bincang benda-benda yang baik. Maknanya kita sedang kan mengalami satu proses falsafah yang bagus kan, proses masyaiyah, proses falsafah Aristotle. Dan memang itu yang agama Islam suka. Kan, bila kita belajar kan, ketika kita mengembara, ketika kita bermusafir, ilmunya tu lebih mudah melekat dekat otak, lebih mudah melekat dalam hati. Okey. Sekarang ni ini tiba-tiba saya pun ni tiba-tiba tuan-tuan saya teringat dalam Quran kan ada satu perjalanan yang menyebabkan orang yang berjalan itu, yang bermusafir itu, dia diajar dalam perjalanan yang lebih hebat daripada Aristotle ni kan, dan menyebabkan ilmu tu melekat pada diri dia sampai bila-bila. Siapa tahu kisah dia kisah apa? Okey, cuba kita tanya dengan kalau okeylah saya buka dulu. Siapa nak kongsi jawapan? Ada satu perjalanan dalam Quran kan yang Tuhan cerita. Perjalanan ni kan menyebabkan orang yang belajar dalam perjalanan tu kan melekat ilmu tu kat dia sampai bila-bila, menyebabkan dia jadi orang yang paling pandai di zamannya. Okey, siapa dapat kongsi jawapan? Apa perjalanan tu? Okey, siapa? Wardah. Nabi Musa jumpa Nabi Khidir. Betul. Dalam surah? Dalam surah? Surah Kahfi. Wah, ini Wardah jawab ke Pak Wer pergi bagi talian hayat ni? Ali ajar bat. Ali ajar akidah. Oh, dia ajar kita. Okey, maknanya Ali ni kira ahli falsafah lah Wardah. Ali kalam bah. Oh, dia ahli kalam. Okey, tak apa tuan-tuan jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala kan, nampak kan sekarang ni kan Tuhan gunakan perkataan tu kan, memang Tuhan pilih tau. Tuhan punya dalam Quran ni tuan-tuan. Tu sebabnya Nabi katakan siapa yang baca Quran kan, satu hurufnya dia akan dapat 3 kebaikan. Kan Tuhan akan ampunkan dia, Tuhan akan bagi pahala kat dia, Tuhan akan angkat darjatnya. Kan? Aku tak kata, Nabi katakan, aku tak kata alif lam mim tu satu huruf. Aku kata alif tu dapat 3 pahala, lam tu huruf yang lain, mim tu huruf yang lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala kan, Tuhan dalam Quran ni, Tuhan pilih perkataan dan bila kita study perkataan tu kan, oh Masya Allah tuan-tuan kan, kita akan dapat banyak panduan untuk kita hidup dan kita rasa cukup bahagia. Kadang-kadang dapat ilmu tu dah cukup bahagia. Bila kita dapat lagi ilmu untuk melaksanakan, ingat tak masa kita bincang ihdinas siratal mustaqim, ana as-siratal mustaqim, kita lagi bahagia insya-Allah. Hati kita tenang dan damai Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Baik, sekarang tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala kan, dalam hal falsafah ni ada satu yang
agak memeranjatkan. Cuba kita lihat tuan-tuan. Teruskan. Okey. Tuan-tuan cuba bacakan apa kata Socrates. Dia kata, by all means marry. If you get a good wife, you will become happy. If you get a bad one, you will become a philosopher. Sekarang ni macam mana Wardah? Dia ni tak kira lah good wife ke good husband ke, tak kira. Sekarang ni macam mana Wardah punya pandangan kepada kata-kata Socrates ni? Siapa boleh jawab? Siapa boleh kongsi jawapan? Okey, siapa setuju tak dengan kata-kata Socrates ni? Setuju bah. Betul tu bah. jangan setuju kan. Ini sebenarnya kan ini satu kelucuan je saja kan. Satu kita kata jenaka falsafah aja tuan-tuan dia bukan itu maksudnya kan. Okey, teruskan perjalanan kita kan. Teruskan maknanya kan kita mesti tunjukkan kita bahagia kan. Suami isteri, bila kita tunjukkan kita bahagia, suami isteri kita akan dipandang sebagai baik orangnya kan. Bila kita ni kan happy, maknanya orang kata oh dia punya pasangan hidup dia baik lah tu kan, suami dia, isteri dia baik lah tu kan. Baik, teruskan. Jangan tunjukkan yang kita suka berfalsafah, nanti orang pandang pasangan hidup kita buruk perangainya. Nasib baik kan suami Wardah ni dia bukan ahli falsafah kan, dia ni ahli kalam. Nasib baik Wardah jawab betul tadi dia ahli kalam, dia bukan ahli falsafah. Kalau dia ahli falsafah tak pasal-pasal je nanti orang pandang buruk tu Wardah tak boleh Jadi bukan macam tu tuan-puan Okey, teruskan. Jadi sebenarnya ini hanya jenaka peringkat tinggi peringkat falsafah. Manusia semua kan tak boleh lari dari falsafah, sama ada dia sedar ataupun tidak Tapi tuan-puan kan makna Socrates ni macam ni. Kadang-kadang kan kita bincang dengan kawan-kawan, kita bincang masa naik kereta lah, jalan-jalan lah, masa tengah makan kan. Kita bincang tenang lah kan sebagai kawan. Tiba-tiba seorang ni kan dia terlampau formal sangat kan. Jadi orang kata, engkau ni kenapa formal sangat? Kau mesti engkau punya suami ke, engkau punya isteri kan, ada masalah dengan kau ni. Jadi ini kita kata peringkat tinggi lah. Sebab apa? Kan Socrates itu memang dalam sejarah menyatakan isteri dia memang banyak masalah memang banyak bawa masalah kepada dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi kita boleh lupakan Socrates. Yang kita kena ingat adalah perjalanan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Perjalanan itu cukup menyebabkan Nabi Musa alaihi salam dapat ilmu, dan ilmu itu terus melekat dalam hatinya sampai bila-bila. Jadi tuan-tuan anak-anak yang dirahmati Allah Taala kan, kalau tuan-tuan berjalan kan dengan niat macam apa tadi kata Safina cakap tadi, Sis Pina kata cikgu Sakina tu kan. Dia cakap bila berjalan ni nak cari ilmu, maka ilmu yang nanti Pina dapat tu kan memang kekal abadi sampai bila tapi kalau kita mengumpat pun na'udzubillah min zalik kan, mengumpat tu mungkin juga akan kekal abadi sampai bila-bila sebab apa? Siapa yang suka mengumpat dia akan menjadi makanan anjing-anjing neraka Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan perjalanan kita. Okey, dalam Quran tu kata famshu fi manakibiha. Apa pula makna manakibiha? Teruskan perjalanan kita. Makna manakibiha arah-arah penjuru dunia. So Tuhan kata pergilah ke mana-mana arah-arah penjuru dunia ni kan, pergi semua pergi. Tuhan kata ikut kemampuan masing-masing. Yang kedua, makna manakibiha daerah-daerah yang jauh. Yang dekat pun pergi, yang jauh pun pergi. Okey. 3. Teruskan daerah-daerah pendalaman. Jangan nak pergi bandar je. Pergi kalau boleh pergi ke kawasan perkampungan. Dulu masa saya teringat ada dapat yang sponsor perjalanan saya ni Hajah Nadrah lah, Puan Nadrah dia sponsor saya pergi berdakwah dekat pendalaman Sarawak kat Gayau Oh memang banyak tuan-tuan kan. Sampai sekarang saya teringat banyak pengajaran yang saya dapat dalam perjalanan kita nak berdakwah dengan orang-orang di pendalaman Okey, yang keempat, kawasan-kawasan pergunungan. Maknanya kalau kita pergi ke kawasan-kawasan tinggi kan, maka Tuhan suruh pergi kat situ juga. Dia kata kalau kita mampu pergi kan, dekat situ kita akan dapat banyak pelajaran banyak ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak rezeki kita akan dapat. Teruskan. 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 Okey. Siapa yang bagi makna manakibiha ini? Yang bagi makna manakibiha ini yang empat-empat ni adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Kita tahu kan Ibnu Abbas ni dia paling tahu pasal Quran, dan yang tahu pasal Quran di kalangan sahabat Nabi ada 3 orang. Okey, yang pertama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang kedua Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan yang ketiga adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dekat tiga-tiga ni kalau cerita pasal Quran memang betul lah. Dan bila orang cerita ni kan, dia kadang-kadang ada 2 level. Satu level yang zahir, satu level yang batin. Yang Abu Darda ni juga pula, dia seorang yang suka kan kepada pembersihan jiwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, teruskan. Okey. Jadi bila Tuhan kata bila kita faham makna manaki biha tu, Tuhan kata jalanlah ke penjuru dunia. Kita pun teringatlah kat kompas kan. Kat kompas ni ada perjalanan, ada penjuru-penjuru dunia kan, arah-arah mata angin kan. Macam kompas ni lah. Ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Itu yang 4 arah kan. Tapi dalam kompas mesti ada 8 arah kan. Apa dia? Kita kata timur laut kan. Timur laut. Tenggara kan, barat daya dengan barat laut. Orang putih cakap macam itulah. Orang putih dia cantum-cantungan je, orang Melayu dia ada lain sikit bahasanya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Baik, teruskan. Baik, tuan-tuan dia, tuan-tuan tak? Tuan-tuan tengok ada 8 kan arah dunia kan? Ada 8 arah mata angin. Okey, teruskan perjalanan kita. Sekarang kita tengok kan, seni bina Islam kan biasanya begini kan. Dia menunjukkan arah mata angin. Jadi kalau tuan-tuan tengok 4 ni dekat masjid kan kadang-kadang ada bukan sembarang kalau kita beli kapet daripada Turki, daripada Iran kan, daripada Pakistan, memang akan nampak lambang-lambang macam ni kan. Ini bukan sembarangan Kesenian ini ada maksud. Maksud di antaranya adalah daripada surah Al-Muluk kan. Manakibiha, di penjuru-penjuru dunia. Sebab macam mana pun kita nak pergi mana-mana, kita akan menggunakan kompas kompas itu dan inilah lambang kepada kompas tu kan, 8 arah dunia. Okey, baik. Siapa dapat kongsi kepada kita pada malam ini, siapa yang cipta GPS? Siapa yang mencipta asas-asas GPS? GPS kan menunjukkan arah jalan kan, arah dunia kan, arah bumi. Okey, siapa dapat kongsi jawapan? Siapa dapat kongsi jawapan, nanti saya bagi hadiah. Sebab insya-Allah hari Selasa ni saya akan pergi Kosas. Siapa dapat kongsi jawapan? Ya Wardah. Al-Idrisi tu betul, tapi ni tak satu lagi yang betul-betul macam GPS ni. Maria Astolabi. Ali ni dia tak, bukan, Wardah aja. Iyalah. Okey. Astrolabi betul Dia. Nak dia. Okey. Boleh. Okey, jadi tuan-tuan, GPS tu kan asasnya dicipta oleh seorang Islam yang namanya, siapa tadi ni nama dia? Maryam Al-Astolabi. Okay. Tapi dalam Ali punya kajian sejarah, Ali mendapati sebenarnya yang mencipta asas tu yang sebenarnya adalah Khawarizmi. Dalam buku dia dia macam seakan-akan dia kan ada tulis buku Al-Jabar. Kemudian dia buat syarah pada konsep Jabar tu. Dalam syarah dia tu dia telah membuat asas bagi astrolab. Punca dia sebab dia nak menentukan arah kiblat. Sebenarnya yang walaupun dalam buku Wantazuma Invention mengatakan bahawa itu adalah Maryam Al-Astolabi, tapi kalau ikutkan kajian dia, sebenarnya Khawarizmi lah yang mula-mula tunjukkan arah. Sebab apa? Sebab punca dia nak cari arah kiblat. Dan menariknya lagi kan, untuk penambahan lagi, kalau dibuka kitab-kitab fiqh yang berada di kawasan Parsi, sebab Khawarizmi kan orang Parsi kan. Orang Parsi ni diorang punya penentuan arah kiblat tu sangat detail. Sampai kan diorang cerita kalau contohnya nak cari arah kiblat pada waktu Zuhur, dia bagi tahu cara dia. Di mana cara dia dikatakan kalau kita berdiri, matahari itu dia kena berada pada kening kanan, menunjukkan kita dah berada dekat arah kiblat. Itu cara orang Parsi. Maksudnya diorang punya pengetahuan astronomi diorang tu sangat kuat. So mungkin berpunca daripada Khawarizmi itu sendiri. Okey. Jadi kalau sebagai seorang academician kan, kita kata dua-dua tu kan, Al-Khawarizmi kan, Al-Idrisi, Al-Astrolabi kan, semuanya ini kan mereka prinsip-prinsip yang telah mereka temui telah dimanfaatkan oleh dunia barat. Maknanya mereka lebih menghargai karya-karya Islam daripada orang Islam sendiri,
sampailah mereka dapat cipta GPS ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dekat sini kalau tanya kat saya, bila teringat bila saya tengok GPS kan, memang kadang-kadang saya rasa berdosa sangat kan. Sebab apa? Macam mana orang kafir lebih menghargai Islam daripada orang Islam sendiri kan? Orang Islam nak kata Tuhan bagi macam-macam minyak kan, punyalah kaya, tapi kekayaan dapat buat apa? Buat tandas dengan menggunakan emas. Apa orang Islam ni kan yang kaya tu kan, mengaku betul lah kan. Kenapa tak dia tak invest banyak-banyak supaya umat Islam ni bina sesuatu yang bermanfaat kepada manusia kan. Nasib baik handphone saya ni dia punya GPS dia rosak, jadi taklah rasa bersalah sangat Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad jadi lambang ni tuan-tuan teruskan lagi, cuba lihat. Teruskan ada pada bangunan ada pada bangunan kan, bangunan kita nampak kan bentuk macam ni kan. Ini semua 8 arah daripada surah Al-Muluk tadi. Satu lagi kan, cuba tengok dekat yang Abah ada hantar pasal hizib rubuk tu. Bagi tuan-tuan kan yang ada mengikuti kita punya bacaan Quran untuk arwah kan. Kita ada cakap dibahagikan pada hizib-hizib kan tuan-tuan kan. Okey, tuan-tuan kan tengok kan lambang dia, kalau asalnya kan Quran dekat yang ada pasal hizib ni dia akan menggunakan lambang itu namanya hizib rubuk kan, namanya hizib rubuk. Jadi kenapa dia bagi-bahagikan Quran ini kan, satu hizib tu ada 4 bahagian. Rubuk tu maknanya 1/4 lah. Dia bagi 4 dalam satu juzuk kan, ada 8 rubuk. Ada 8 arah tadi kan, nampak tuan-tuan Okey, maknanya ada dua hizib. Jadi ini semuanya kan again dia ada kena mengena dengan surah Al-Muluk, ada kena mengena dengan 8 arah mata angin dunia. Jadi agama kita subhanallah kan, ulama-ulama dia tolong kita supaya lagi dekat dengan Quran, lagi nampak relevannya Quran dengan kehidupan kita. Bukan sekadar akhirat dia relevan juga dalam kehidupan kita semasa kita masih hidup di dunia Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuan-tuan setengah-setengah Quran kan, hizib tu dia buat gambar macam inilah. Dia bagikan 1/4. Jadi siapa yang tapi tak apalah, nanti kan panjang pula cerita. Pokok pangkalnya kita lihat makna manakib itu kan, dia ada kena mengena dengan arah mata angin dan dia ada kena mengena dengan pembacaan Al-Quran kita. Jadi siapa yang tak join lagi, saya harap sangat kalau boleh dapat join kan. Kita baca secara kolektif ayat Quran seorang setengah juzuk kan. Lepas tu kita dengan niat untuk kita hadiahkan kepada arwah-arwah kesayangan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Baik, teruskan perjalanan kita. Okey. Apa pula makna kulu mir rizqihi, dan makanlah dari rezekinya. Ni siapa dia jawab dia memang tera Okey. Apa maksud Apa maksud hilang. Apa maksud makanlah dari rezekinya? Okay, siapa dapat kongsi jawapan? Okey, Hajar Aisyah. Apa maksud makanlah dari rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita? Tuan kata tadi berjalan, jalan-jalan kan. Lepas tu kulu min rezeki, makanlah, jalan-jalan cari makan. Sekarang ni apa maksud makanlah dari rezekinya? Tadi kita dah bincang dah mengenai perjalanan ke serata dunia. Okey, sekarang ni kita pergi pula kepada ayat bila Tuhan perintahkan kita makanlah dari rezekinya. Okey, apa maksud dia? Maksud rezeki tu yang kita dah bekerja untuk mendapat rezeki yang halal. Okey, bila kita macam contohnya okey, Hajar Aisyah pergi ke Mesir. Maksud makanlah dari rezekinya maksudnya macam mana? Tak faham. Tak tahu jawapan. Okay. Kan apa Hajah tadi Tuhan kata berjalanlah ke serata dunia kan. Hajah pun pergi ke Mesir, pergi ke Kahira kan. Okey. Lepas sampai ke Kahira Tuhan katakan makanlah dari rezekinya, makanlah. Okey. Hajah macam mana Hajah nak makan? Hajah apa maksud dia? Kita makan dekat tinggal kat makan dekat hotel ke, makan kat restoran ke, gitu je. Makan kebab lah kat Mesir banyak kebab. Ya betul. Okey. Betul lah kita cari makanan yang halal kan. Itu makna yang pertama kan. Makna yang senang kita faham, makna yang pertama. Ya Pak Iki, ada jawapan? Halo Pakcik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pakcik. Ya. Saya nih ada sambil kerja sedikit di rumah buat mak-mak. Ya. Jadi tak berapa sangat juga. Ini saya pakai HP, jadi saya
dapat ilmu, alhamdulillah Pakcik. Terima kasih Pakcik. Sama-sama. Okey. Okey. Jadi apa maksud makan? Tadi macam aja saya kata kita carilah makanan yang halal. Betul Memang. Itu yang pertama sekali. Kalau kita nak dapat ilmu lebih tinggi, kita kena faham macam itu dulu. Yang pertama kita kata kita makanlah makanan yang halal. Okey. Dr. Wan? Dr. Wan ada nak kongsi jawapan? Makanlah daripada tanaman dan binatang yang tumbuh di kawasan yang anda pergi. Okay. Makanlah haiwan tempatan, makanlah tumbuh-tumbuhan tempatan. Sebab apa? Tumbuh-tumbuhan tempatan dia dapat udara dan vitamin macam kita, dan kita pun makan mereka. Jadi kita pun jadi sihat. Bagus. Ini memang jawapan yang tepat untuk kita dapat jawapan yang lebih mendalam. Jangan terus meloncat tuan-tuan Kita kena faham yang begitu dulu, makna zahir Quran sebelum kita nak pergi kepada makna batinnya, makna yang lebih gaib Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita lihat tuan-tuan Okey, dan Tuhan kata apa? Dan apa kata dalam kamus Arab Melayu pula? Apa katanya? Dan makanlah makna rezeki itu kan perkara yang bermanfaat. Makanlah segala perkara yang bermanfaat dari Allah. Apa Allah Ta'ala bagi kepada kita yang bermanfaat, makanlah. Macam doktor-doktor kan dekat Malaysia semakin ramai katakan, kalau boleh jangan makan gula. Bukan tak boleh makan gula gula palma gula Melaka, bukan tu. Maksudnya gula putih tu kan, sama ada dalam bentuk gula putih atau yang telah dibancuh. Sebab apa? Gula putih tu dia tak ada faedah langsung kepada kesihatan kita, malahan dia boleh menyebabkan keradangan. Penyakit jantung, penyakit COVID ni semua kan akan bertambah-tambah kan untuk bila kita ni makan gula, terutamanya bila kita makan gula yang berlebihan. Jadi maksud rezeki kat sini, kita makanlah nikmat Allah Ta'ala yang halalan thayyibah, yang halal dan juga yang berkualiti, yang menambah lagi kesihatan kita Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey. Rezeki apa yang kita nak makan dalam jalan-jalan cari makan? Okey, kali ni kita tengok tadi jawapan kita dah dapat maksudnya kita kata kita makanlah kat hotel ke kat mana, asalkan yang kita makan tu benda yang halal. Dan yang keduanya, dia akan menambah kesihatan kita. Baik, sekarang kita tengok kepada ayat ni. Teruskan. Okey, cuba tuan-tuan, saya bacakan ayat Quran dia. Tuan-tuan cuba berfikir sikit kan. Nak fikir banyak pun tak apa. Ayat Quran yang kita telah highlightkan tadi yang kita highlightkan warna merah Tuhan kata walau annahum aqamut taurata wal injil, jika mereka sungguh-sungguh mengamalkan perintah-perintah Allah dalam Taurat dan Injil, wama unzila ilaihim mir rabbihim, dan apa juga wahyu yang diturunkan kepada mereka iaitu dengan Al-Quran yang ada dalam Quran ni, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, nescaya mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang kita fokuskan kepada rangkai kata ini frasa ni la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka akan makan makanan daripada atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Baik. Itulah yang akan mereka makan. Kalau mereka taat kepada perintah Allah Ta'ala, mereka jalan-jalan cari makan untuk ingat kepada hari akhirat, untuk mendapat ilmu, kata Pina tadi. Okey, maka apa janji Tuhan? Mereka akan makan makanan dari atas mereka dan akan makan makanan dari bawah kaki mereka. Baik, siapa boleh kongsi jawapan? Makanan apa tu? Okey. Okey, baik, teruskan, cuba teruskan, saya bagi clue teruskan. Okey, apa itu makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka? Makanan dari atas adalah kelapa. Kan daripada atas kan? Durian, kurma, anggur dan lain-lain seumpamanya. Okay, makanan dari bawah pula, teruskan kah? Makan dari bawah kaki. Okay, apa dia? Teruskan. Okay, cukup. Ubi keledek, ubi kayu, ubi keledek dengan lobak. Okay. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala. Okay, sekarang ni, tuan-tuan setuju tak? Setuju tak ini maksud dia daripada ayat tadi? Cuba tengok balik ayat tadi. Patah balik kak? Okey.
Siapa yang mengamalkan ajaran Quran, kan, maka Tuhan akan bagi dia makan dengan makanan dari atas mereka, dan Tuhan juga akan bagi makan dari bawah mereka. Ya, Dila, silakan. Dila, silakan. Dila angkat tangan. Okey, ada apa nak kongsi jawapan? Okey. Dr. Wan. Okey, Dila dulu. Dila, silakan. Saya tertekan. Kuat sikit, tak dengar. Sorry, saya tertekan. Tak dengar lah Dila. Saya tertekan angkat tangan tu tadi. Dia tertekan. Okey, sorry. Okey. Dila bertenang je. Dalam hati kita tak perlu tertekan. Bertenang je. Okey, tak perlu stres. Bertenang aja. Tak perlu rasa tertekan. Okey, Dr. Wan, ada jawapan? Okey, apa yang saya faham daripada ayat ni, maknanya makanan dari atas langit, contohnya air yang kita minum, dan air ini akan tumbuhkan tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan ni akan menumbuhkan dan beri makan kepada bahan binatang, ternak dan tumbuhan yang kita makan. Dan Allah jamin rezeki sekiranya kita taat kepada perintah Allah. Maknanya rezeki-rezeki yang dia dah janji tu memang Allah dah siapkan dah. Apa nak minum, apa nak makan daripada bumi. Sebab bumi nak gali-galian yang boleh menumbuhkan dan menyihatkan badannya. Itu je lah. Jadi doktor sekarang ni apa kena mengena bila orang tu dia amalkan Quran, amalkan Taurat, amalkan Injil, dia dapat makanan dari atas dan juga dari bawah kaki mereka. Allah jamin rezeki mereka kerana Allah dah sediakan langit untuk air, langit untuk cahaya, dan bumi untuk mereka bekerja untuk rezeki, sebab bumi untuk dikejar kan. Dan dalam di bumi kita boleh tumbuhan-tumbuhan, cuma mesti ditumbuhkan melalui bumi. Binatang meratang semua tak yang ada yang binatang yang burung di udara, ada yang binatang yang di bumi. Jadi pasal atas bawah semua Allah janji rezeki. Semua kita duduk antara dua rezeki, bumi dan langit. Jadi maknanya doktor, betul lah maknanya kita nak kata bahawa maksud makanan dari atas tu adalah macam buah kelapa, macam buah durian, makanan dari bawah tu macam lobak, macam ubi kayu, macam tu. Ya, tak, dia tinggi. Dia itu masalah tumbuh dari bumi, dia hidup tinggi, hidup subur lah. Kalau dia tak subur, dia pendek je, dia tak sihat, dia tak segar. Bagi apa yang saya faham lah, pada ayat yang tadi ada kaitan dengan ayat yang inilah. Tak tahulah betul ke tidak. Itu yang saya faham lah. Jadi kalau kita renung balik, tak apa. Terima kasih doktor. Kalau kita renung balik kan, makanan-makanan yang kita gambarkan tadi yang apa kita kata pokok durian, kurma, anggur kan. Semua ni kan orang yang taat ke Allah pun dapat, orang yang tak taat ke Allah pun dapat. Kalau kita kata makanan dari bawah kaki itu adalah ubi, kayu, keledek, lobak, orang yang taat kepada Allah, yang amalkan Quran pun dapat, yang tak amalkan Quran pun dapat. Jadi kan ayat ni kan boleh bila kita renung balik-balik, rupanya bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksudkan kan. Yang dimaksudkan ni kan kita kata adalah yang disebut oleh Pina tadi kan. Yang Pina kata adalah dikatakan patah balik pada ayat tadi kakak. Kita kata kan bukan. Okey. Maknanya kita akan dapat ilmu dari langit, dari atas kepala kita dari langit. Dari bawah kaki kita ni adalah ilmu daripada orang-orang soleh yang telah meninggal, yang telah dikebumikan, yang berada di bawah kaki kita. Sebab orang-orang bila meninggal, kita kat dunia ni kan bila meninggal akan dikebumikan dekat dalam tanah kan, maknanya di bawah kaki. Jadi kita akan dapat ilmu dari Allah Ta'ala, ilmu sama ada ilmu laduni ke, ilmu ilham ke, kan? Satu. Yang kedua, kita akan dapat ilmu peninggalan orang-orang soleh yang telah meninggalkan kita. Orang soleh ni pun dapat ilmu daripada Allah. Lepas tu dia cerna, lepas tu dia terangkan kepada kita dan kita pun dah dapat.
Maka tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, itulah yang kita dapat dan itulah makanan yang kita cari dalam jalan-jalan cari makan. Makan hotel, kita makan kebab ke, makan kambing ke, makan apa-apa ke, itu pun memang wajib kita cari. Tapi yang lebih daripada itu yang kita nak cari kan, tujuan kita sebagai manusia tadi tu sebagai nasib kita kat dunia, untuk nasib kita ke akhirat dan juga kat dunia adalah kita nak dapatkan ilmu dari Allah Ta'ala, sama ada ilham ataupun wahyu yang telah Nabi bagi sebelum ni. Dan yang keduanya, kita nak dapat ilmu-ilmu yang telah diperolehi oleh ulama-ulama, oleh orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, yang telah dikebumikan kan di dalam tanah, di bawah kaki kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Jadi macam mana Haji Aisyah masa pergi dekat Mesir dulu, macam mana? Dapat tak ilmu macam tu? Yelah, betul ada dapat ilmu tu sebab makanan-makanan itu memang tak sama kat Malaysia kan. Itu apa nama, kita nampak yang punca-punca makanan tu daripada pasar, ada di padang pasir, macam mana dia orang usahakan tu kan dengan susah payahnya itulah. Itu pengalaman saya lah. Tak, itu yang makanan zahir. Sekarang ni yang kita maksudkan dengan ayat ni kan, kita kata ilmu. Maksud makanan ni adalah ilmu. Ilmu yang datang dari Tuhan, dari langit, dan ilmu yang datang dari orang-orang soleh yang telah meninggal. Masa pergi Mesir, apa Haji Aisyah dapat tak benda ni? Oh, tak ada, tak dia macam mana nak cakap saya tak gambarkan gitulah. Pengalaman biasa je lah maksud saya. Okey, tak apa. Lepas ni kalau Aisyah pergi mana-mana, fikir macam tu. Kan? Sebab apa kalau tanya kat saya kat Mesir tu kan, memang senang kita nak dapat ilmu dari Allah Ta'ala dan ilmu daripada orang-orang soleh yang telah meninggal. Memang senang kan dekat Mesir ya. Tapi terpulanglah kepada siapa kita punya guide. Kita punya agent lah nak kata apa kan. Yang saya gambarkan bila di sana tu betapa susah payahnya para nabi kan, para anbiya tu. Dah alami. Haji Aisyah dapatlah tu, dapat maknanya makanan dari bawah kaki mereka kan. Macam tu dia punya ni Ya, itu di antaranya. Kita tengok piramid besar kan. Betul. Kita tengok kat sana. Lepas tu kita tengok apa yang Tuhan bagi tahu kat kita. Kita pun nampak. Macam ni rupanya Firaun kan. Sekali bila pergi kat sana kan, Firaun tak seorang, ramai. Haji Aisyah pergi tak dekat apa tu ni, dekat museum dia? Pergi insya-Allah. Seorang ada seorang ke ramai? Memang banyak. Banyak. Habis yang dalam Quran kata seorang ni macam mana ni? Macam mana nak jawab? Tak tahu lah. Relax je. Kan, maknanya kat sini kan bila kita pergi kat Mesir, kita akan nampak lah. Rupanya yang dalam Quran tu kan salah seorang Firaun yang lebih-lebih dia pergi mengaku diri dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Firaun lain dia tak pernah mengaku dorang Tuhan, dorang mengaku dorang dewa je. Maknanya atas dewa ada lagi Tuhan kan. Ada lagi yang namanya Tuhan dan sebagainya. Tapi yang Firaun yang lawan dengan Nabi Musa alaihissalam ni, dia ni seorang aja kan yang mengaku dia ni sebagai Tuhan yang paling tinggi. Jadi kat situ kita nampak siapa yang bagi tahu kat saya? Ilmu daripada bawah kan, kita kata daripada ulama-ulama soleh yang terangkan kepada kita kan. Dekat situ kita nampak kan. Situ satu tempat memang kalau tanya kat saya Mesir tu memang kotor kan. Saya tak tahulah masyarakat dia kenapa jadi macam tu kan. Tapi kita kata dekat sana peninggalan sejarahnya menyebabkan kan memang senang kita nak dapat ilmu dari Tuhan yang Tuhan dah terangkan dalam Quran, dan yang kedua ilmu daripada ulama-ulama soleh, daripada nabi-nabi kan yang telah meninggal, yang telah dikuburkan di bawah tanah, dan ilmu mereka yang telah mereka fahami itu mereka sampaikan kepada kita bila kita pergi ke Mesir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kalau kita kat sana banyaklah. Itu kita tadi kata yang tak eloknya kan. Kalau kita yang eloknya, kita dapat pergi kepada makam Imam Syafi'i kan, rahimahullah. Makam kepada tuan guru Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Ini semua makam yang bila kita datang kan, dekat situ masa kita datang, kalau kita datang ke makam Sayyidah Nafisah ni, salah seorang cucu keturunan Nabi Muhammad SAW ni kan,
kita terasa macam dia tu sambut kita. Dan bila kita balik kat Malaysia, kadang-kadang kita boleh mimpikan dia. Dia bagi tahu kepada kita, subhanallah. Ini kita nak katakan ilmu daripada bawah daripada bawah kaki mereka. Jadi inilah ilmu yang kita nak cari bila kita jalan-jalan cari makan. Nak cari cendol nak cari cendol Tampin ke, ya carilah. Nak cari durian kat Perak ke, dekat Kuala Kangsar ke, ya carilah, tak apa. Itu tuan suruh cari kan. Tapi kita nak kan, yang kita nak adalah satu ilmu yang lebih tinggi juga, yang lebih tinggi dari itu. Ilmu yang biasa kita nak juga sebab itu asas kehidupan kita. Dan satu lagi ilmu yang kita nak adalah ilmu kerohanian. Dekat situ kita nampak subhanallah. Macam tadi Dr. Wan cerita, bila kita dapat ni, kita dapat makanan, jamin makanan. Jamin yang macam mana? Orang yang melawan perintah Tuhan, dia dapat durian, dia tak puas makan durian, langsung tak bersyukur kat Tuhan. Kan? Orang yang berjalan-jalan cari makan yang Allah Ta'ala ajar, dia bila makan dia bersyukur kat Tuhan. Dia kata subhanallah, masa aku kecil aku susah, hidup aku miskin, nak makan durian pun susah. Ni Haji Aisyah ingatlah masa kita kat Kompandan kan, nak makan durian susah kan, sebab kita orang susah, durian masa tu mahal sangat. Tapi sekarang ni Masya Allah, Haji Aisyah dia boleh belanja gelandangan makan durian. Dia bagi duit dia kat saya, dia suruh masak durian, kita masak bubur durian. Kisti masakkan durian, kita bagi gelandangan. Sampai level tu, Alhamdulillah. Jadi semuanya ini kan, dia daripada benda yang kita nampak jelas nyata. Lepas tu bila kita dah baca kan surah Al-Muluk, kita baca Quran, kita renung, rupanya ada satu lagi ilmu kan yang akan memberi panduan kepada kita, yang menyebabkan kita rasa terima kasih banyak-banyak Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih wahai para nabi, terima kasih wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Baik, sekarang kita tengok tadi kita sebahagiannya kita dah buat aplikasi Haji Aisyah pun nampak, Dr. Wan pun dah nampak semua kan. Baik, sekarang ni aplikasi ayat 15 surah Al-Muluk, berjalanlah ke penjuru dunia dan makanlah rezeki darinya. Sekarang ni kita tengok satu aplikasi lagi Baik, aplikasi yang kita kena fikirkan. Kita pergi Mekah dan Madinah. Apa yang kita nak makan ketika jalan-jalan cari makan? Okey, setelah kita bincang kita telah bincang dengan ayat tadi itu kan, makanan dari atas, dari langit, ilham dari Tuhan, ilmu dari Tuhan. Kemudian makanan daripada bawah tanah, iaitu daripada orang-orang soleh yang telah meninggalkan kita, kan? Yang telah wafat, yang telah syahid, kan? Yang telah mati. Sekarang ni bila kita dah faham kat situ, kita tengok pula. Bila kita pergi ke Mekah dan Madinah, apa yang kita nak makan ketika jalan-jalan cari makan di Mekah dan Madinah? Mula-mula kita pergi Mekah lah. Okey, siapa nak kongsi jawapan? Kita boleh tanya Hajah Nurhaliza. Hajah Nurhaliza dah kalau kita pergi Mekah kan? Okey. Ada siapa nak kongsi jawapan? Okey. Okey, teacher okay, Syakira kata, teacher Razalina, boleh tak kongsi masa pergi Mekah? Teacher Razalina ada apa nak kongsi masa pergi Mekah? Kita ada ya. Okey, Hajar Siti Hawa. Hajar Siti Hawa kan dah pergi Mekah, dah pergi banyak negara-negara Balkan ni dah pergi. Okey, masa pergi Mekah, Hajar nak makan apa ketika berjalan-jalan ke Mekah? Nak rasa sangat daging unta. Daging unta Ini level yang mana ni? Ini makanan unta dekat atas apa tu? Unta dekat atas bumi, dia bukan atas kepala dan bukan bawah kaki. Kita nak cerita makanan yang atas kepala, iaitu ilmu daripada Allah Ta'ala dan juga ilmu daripada orang-orang yang telah dikebumikan di dalam tanah. Okey, apa yang kita nak cari? Ziarah makam Rasulullah. Masya Allah. Itu kat Madinah ziarah makam Rasulullah SAW. Itu kalau kat Madinah. Okey, jadi bila kita ziarah makam, apa yang kita dapat? Kita dapat ilmu cinta dan kasih kepada Nabi. Menipis air mata kita kan. Bila kita sampai dekat makam Nabi kan, kita macam tak tahulah, subhanallah macam Nabi sambut kita kan, Nabi bagi salam kat kita, kita bagi salam kat Nabi kan. Kita terasa macam Nabi dekat kan. Itu adalah satu ilmu kita kata satu tarikan juzbah Nabi kepada kita kan, dan kita pun terasa sayu macam kat depan dekat makam Nabi Okey. Siapa Ali ada apa nak tambah Ali?
Okey, tak ada ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan Allah Taala kan. Ya. Tutup balik ya. Okey, teruskan. Okey, baik tuan-tuan dan puan Allah Taala kan. Bila kita berada dalam bulan apa tu ni, bulan Maulid ni kan, bulan kelahiran Nabi ni kan, bila kita pergi ke Mekah, sama ada sekarang ataupun sebelum ni, kan kita akan ternampak Jabal Nur. Jabal Nur ni apa? Jabal Nur, dalam Jabal Nur ada apa? Teruskan, cakap. Ada Gua Hira. Gua Hira ni apa? Kan Gua Hira ni tempat ibadah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi dikatakan terima perintah menerima malaikat Jibril alaihi salam ketika Nabi sedang beribadah di Gua Hira. Kan? Dan di Gua Hira ni jugalah kan tempat beribadah atuk Nabi yang namanya Abdul Muttalib. Kan Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kan Abdul Muttalib ibadah kat sini. Dan Gua Hira ni tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berada dalam ni macam kat tempat orang yang berdiri tengah solat tu kan, maka tuan-tuan kan bila tengok ada dekat depan tu kan ada celahan batu, yang celahan batu tu kan betul-betul akan nampak Kaabah. Tapi sekarang tak boleh nampak Kaabah lah, sebab apa? Bangunan Masjid Haram tu tinggi kan. Tapi dia betul-betul mengarah ke Kaabah. Jadi kalau misalnya kita kata bangunan Masjid Haram tu tak ada, maka kita akan nampak Kaabah. Jadi macam mana Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ni boleh nampak, boleh pilih tempat ni, tempat yang betul mengarah ke kiblat, ke Kaabah. Kalau kita fikir kan memang pelik, sebab apa? Kita tahu zaman Abdul Muttalib tak silapnya kan kiblat tu kan ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Tapi dia cari tempat yang menghadap ke Kaabah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan tuan-tuan dekat Gua Hira tadi kita dekat Gua Hira ni berada dalam Jabal Nur. Patah balik dekat Jabal Nur. Di Jabal Nur ni tuan-tuan, dekat atas Gua Hira tu kan ada satu macam sikit lapangan ada satu sikit lapangan, dan di situlah Abdul Muttalib radhiyallahu anhu atuk Nabi ni kan melihat macam mana burung ababil kan dia telah melemparkan batu ke tentera bergajah Abrahah, yang menyebabkan Abrahah dan tenteranya hancur kulitnya kan, macam dimakan oleh ulat kan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Taala, beza kan kalau kita pergi Mekah, kita kata aku nak ibadah tuan-tuan dan rahmati Allah Taala, minta maaf cakap kan, kita dapat juga ilmu tapi tak banyak. Tapi kalau kita kata aku sekarang nak dapat ilmu dari Allah Taala dan juga daripada para nabi kan, atuk Abdul Muttalib, daripada Bunda Khadijah, maka kita akan dapat. Contohnya kita kata bila kita pergi kat sana, ini tempat apa? Oh, dekat sinilah tempat Abdul Muttalib dia lihat macam mana burung ababil tu kan, dia mengerumuni ruang angkasa Mekah jadi gelap, dan dia nampak macam mana burung ababil itu kan menyerang tentera Abrahah yang nak merobohkan Kaabah. Dan peristiwa itu berlaku 50 hari sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan Kak. Teruskan lagi. Dan Tuhan nyatakan peristiwa ini dalam surah Al-Fil. Tuhan kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Muhammad, engkau nampak tak apa yang Tuhan dah buat dengan tentera bergajah? Sebab ketika itu Nabi tak lahir lagi. Itu sebabnya Tuhan kata alam tara. Nabi memang tak nampak secara zahirnya, tetapi Nabi diberitahu oleh siapa? Atuk dia, Abdul Muttalib. Subhanallah. Sekarang ni ilmu Abdul Muttalib ni dah sampai kat kita kan. Dia dah dikebumikan bukan dekat Mu'alla. Dan dia sampai kat kita. Itu yang Tuhan kata tadi, kalau kau taat kepada Taurat, Injil dan juga kepada Quran, maka engkau akan dapat ilmu, makanan ilmu dari langit dan juga makanan ilmu daripada bawah tanah. Tuhan kata alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kau melihat kan matlamat mereka tak tercapai. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Taala pun menghantar burung ababil, burung yang berkumpulan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung tu pun melempar mereka dengan batu yang daripada tanah yang panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dan kamu lihat kan mereka itu menjadi seperti daun yang telah dimakan ulat. Kan daun makan ulat kan tanggal satu-satu kan, yang dikatakan Abrahah tu Tuhan takdirkan dia pula
dia tu hidup, sampai dia punya kenderaan itu, unta ke kuda ke, bawa dia sampai ke Yaman. Bila sampai ke Yaman kan, orang lihat macam mana daging dia tanggal satu per satu, dan ini merupakan satu keajaiban. Dia orang nak musnahkan Kaabah, dia orang pula yang musnah. Dan kemusnahan ini bukan oleh penduduk kampung Mekah, tetapi oleh burung ababi. Dan benda-benda mengajaibkan. Jadi masa ketika tu, lepas peristiwa itu berlaku, orang-orang Mekah yang perasan dia kata, kau tahu tak kenapa Tuhan tolong kita dengan keajaiban begitu? Sebab kita orang ni mulia. Dia cakap aja, tapi sebenarnya bohong. Dia pun taraf. Kita lihat selepas ayat ni, kalau kita baca dalam Quran, Tuhan akan teruskan dengan satu lagi ayat. Kan? Tuhan kata, 50 hari selepas peristiwa Ababil tu, Nabi Muhammad pun lahir. Dan inilah rumah kelahiran Nabi Muhammad, tapak rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang ni ditajuk kat situ Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Letak je nama. Ada buku dalam tu tapi kita tak boleh masuk. Kan? Ni apa punya library ni kan? Lepas tu kita dilarang tengok not for praying, kita tak boleh sembahyang. Kita nak pergi kat situ, bila kita pergi kat situ kan, kita happy lah kan, sebab apa? Itu tempat kelahiran Nabi, Maulid. Maulid ni satu kan kita kata maknanya hari kelahiran Nabi, hari, masa, dan satu lagi adalah tempat kelahiran Nabi. Jadi entah macam mana, entah Saudi saya pun tak tahu sikap dia kan, dia kata benda ni tak ada apa-apa, tapi alhamdulillah kan jemaah Ahli Sunnah wal Jamaah tetap kadang-kadang dia orang ni bila dah malam, dia tak ada punya polis, dia sembahyang lah semua kat situ. Dan memang kita akan merasai dekat sangat dengan Nabi peristiwa tu sedap, seronok lah kalau kita nak ceritakan macam mana bila Nabi lahir kat situ kan. Abdul Muttalib masa time tu dia sedang tawaf kan, tengah-tengah tawaf tu orang terus tanya, Abdul Muttalib dia kata cucu kau lahir. Abdul Muttalib punya suka tadi, gembira kan. Dia pergi balik ke rumah dia, ke rumah dia lah rumah dia. Terus dia tanya, dia kata mana cucu aku kan. Terus siapa ni, Aminah kan, mak Nabi tu Aminah radhiyallahu anha pun kata ni cucu abah gitu kan. Jadi terus ditanya, dia kata, Aminah kau ada namakan tak cucu aku ni? Aminah kata, abah ada nama ke? Tak ada, apa nak tanya, kau dah bagi? Tak ada. Ada bah. Siapa kau namakan? Saya namakan dia sebagai Ahmad. Tapi kata Abdul Talib, boleh tak abah bagi nama lain? Apa abah kan? Abah nak namakan dia Muhammad. Dia kata Aminah, no problem bah. Teruskan jadi Abdul Talib pun menamakan dia sebagai Muhammad, dan Aminah pun setuju. Sebenarnya dua-dua nama pun sama kan. Lepas tu kata Abdul Muttalib, dia kata okey, dia ni Ahmad di langit. Namanya Ahmad tu di langit, di bumi namanya Muhammad. Terus lepas tu Abdul Muttalib pun dia bawa Nabi yang masih dalam bayi tu kan, masih bayi tu lagi, dia terus bawa ke Kaabah. Kemudian dia masuk dalam Kaabah kan. Apa dia buat tu kita tak tahulah kan. Dikatakan dia berdoa, dia bersyukur ke Allah Ta'ala. Dan lepas tu kan bila dia keluar dari Kaabah, dekat pintu Kaabah tu kan, dia kata dekat orang-orang yang sedang bertawaf tu, dia kata kau orang panggil semua orang-orang miskin dekat Mekah. Sekarang ni saya akan bagi makan sebagai kegembiraan saya menyambutkan cucu yang paling saya sayang, yang namanya Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Jadi siapa pergi Mekah, jangan lepas pergi kat sini. Kerana mutawif kita malas, minta maaf cakaplah. Ramai yang mutawif kita malas kan. Saya nak cakap nanti kalau saya cakap saya jadi marah kan. Tapi saya cakap sikit je lah. Kenapa tak nak bawa? Kenapa tak perkenalkan benda ni kan? Okey, baik. Lepas daripada surah daripada surah Al-Fil tadi, terus Nabi Allah Ta'ala sambung dengan surah ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Di ila fi Quraisy kan, kerana amalan orang Quraisy kan. Tadi orang Quraisy tadi perasan kan, dia kata kami ni mulia sebab tu Tuhan pergi tolong kami. Kali Tuhan jawab no. Dia kata aku lakukan ni kerana kebiasaan orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf kan. Falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita tengok makna dia. Kan? Tuhan kata apa? Iaitu kebiasaan mereka ni menjalankan perniagaan, perjalanan mereka mengembara kan. Kita jalan jauh kan dalam surah Al-Mulk tadi kan. Kan di musim sejuk ke negeri Yaman, musim panas ke negeri Syam. Perjalanannya lebih 1000 km kan zaman tu tuan-tuan ya. Baik, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah Kaabah ini.
Tuhan yang menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat dekat sini kan, Allah Ta'ala kata kan orang Quraisy ni siapa ketua dia, asal-asalnya yang namanya Hashim, moyang Nabi. Kita kata Hashim kan, yang kuburnya dekat mana, kat Gaza. Hashim, dia punya anaknya namanya Abdul Muttalib kan. Hashim ni telah memulakan tradisi. Tradisi apa? Dia kata Mekah ni tak ada apa-apa, tanam apa-apa pun tak hidup, dia tanah dia tandus. Tapi Tuhan suruh kita makmurkan. Macam ni kita nak makmurkan? Macam ni kita nak sambut orang datang? Orang datang tu ada orang miskin, ada orang susah, yang kaya, yang berbangsawan, semuanya ada. Jadi bila orang datang ni, kita kena sambut orang. Macam ni kita nak sambut, tempat kita tak ada apa-apa. Lalu apa Hashim buat? Dia kata kita pergi ke Yaman, kita beli barang kat Yaman, kan? Lepas tu kita jual barang tu pula ke Syam. Kita beli barang kat Syam, kita jual dekat Yaman. Itulah yang mereka lakukan setiap tahun. Jadi menyebabkan orang suka datang ke Mekah. Dikatakan bahawa Abdul Muttalib ni kan ketika menyambut orang datang jemaah haji kan, maka dia akan bagi mereka makanan. Bila satu ketika tu tak ada makanan, apa Hashim ni buat apa? Dia pecah-pecahkan roti, dia masukkan dalam sup. Jadi cepat kenyang. Sebab makanan tak cukup sebab ketika tu kan. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala, dekat situlah berkatnya kalau kita mencari rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Rezeki makan ni semua, rezeki kekayaan ni, lalu kita gunakan sebahagiannya untuk tolong orang susah, untuk tolong jemaah haji, jemaah umrah kita kan, untuk bantu manusia. Itu memang perintah Allah dalam dua-dua surah ni kan, sampaikan Tuhan turunkan ababil. Jadi kalau kita lakukan begitu, insya-Allah Tuhan turunkan ababil juga, tapi dalam bentuknya yang lain, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kan. Dekat situ kita nampak aplikasi dia. Begitu juga kalau kita pergi ke Madinah. Kita pertama ada cerita pasal makam Nabi kan. Dekat belakang makam Nabi tu, tuan-tuan, betul-betul kan sempadan dekat Raudhah tu kan, tuan-tuan akan lihatkan mihrab tahajud kan, mihrab tahajud. Dekat situ Nabi pernah sembahyang tahajud. Kita pergi kat situ. Kita berdoa dekat situ, kita berdoa, Tuhan, aku nak jadi sembahyang tahajud macam Nabi. Okey. Lepas tu ada pula apa kita kata apa nama tu? Ahli sufah, sufah kan, ada tempat gelandangan, ada ruang gelandangan. Ni biasanya orang Melayu tak suka pergi kat situ. Saya pun tak tahu kenapa kan. Padahal Nabi selalu pergi kat situ. Nabi jumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian dekat sebelah rumah Nabi ada rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga rumah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Tempat tinggal Sayyidina Hasan dan Husain dekat situ pun orang Melayu jarang pergi. Kalau kita pergi kat situ, insya-Allah kita akan dapat ilmu dari langit, kita dapat ilmu dari bawah tanah, dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Itulah yang kita cari dalam jalan-jalan cari makan, dan itulah yang akan menyebabkan kita lebih bersedia kan, kita banyak bekalan kita untuk kehidupan kita selepas mati nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Jadi tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala kan, sekarang mari sama-sama kita dengarkan ada satu lagu yang dinyanyikan dan dikarang. Satu lagi kita kata tradisi itu kan diteruskan oleh Bonda Khadijah. Jadi kalau pergi ke Mekah, jangan lupa ziarah ke makam Bonda Khadijah. Memang tak boleh masuk dari jauh, tak apalah. Kan mak kita mesti menanti kita kan. Daripada jauh anak-anak aku dekat Malaysia datang, dia kata kan, tapi tak jumpa aku. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, bila sekarang ni, bila dah dibuka sempadan, kan kita jangan buat terlupa nak ziarah kubur mak bapak kita. Sampai kan ada satu kisah kan, ada seorang ni kan, dia kata dia jumpa Mak Jafar Shadiq kan radhiyallahu an, dia kata, Imam, dia kata aku mimpi lah 3 malam turut-turut lah. Apa yang kau mimpi? Bapak aku marah aku. Bapak kau marah kau? 3 malam. Memang bapak marah. Dia kata, kenapa Nabi? Kenapa Imam? Jadi Imam Jafar Shadiq pun jawab. Dia kata, kau ni kan ada pergi tak dekat kawasan, dekat kawasan kita kata bandar lah, tempat bapak engkau dikebumikan. Ada. Engkau ziarah tak? Tak. Itu pasal bapak engkau marah kau. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Tapi insya-Allah lah kalau baca Halim tu saya boleh confirm lah dia sentiasa ziarah kubur isteri kesayangan dia bila dari syurga dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, baik. Teruskan. Ini makam Bonda Khadijah yang ada pokok tu kan. Itulah makam Bonda Khadijah kita ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey. Baik tuan-tuan rahmati Allah Taala.
Kan boleh tak kita dengar bagi saya ini lagu Ramli Sharif dia karang, dia nak menggambarkan macam mana Nabi cakap kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi tuan-tuan cuba renungkan dia punya kata-kata tu, nanti kita akan faham apa yang kita dah bincangkan pada hari malam ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kita macam mana pun kita nak cari rezeki dunia kita nak cari, yang satu rezeki dari langit, ilmu dari langit, dan juga rezeki ilmu dari orang-orang yang telah pun pergi meninggalkan kita, dikebumikan. Dan mungkin termasuklah orang-orang yang kita sayangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi mudah-mudahan majlis kita ini diberkati. Mari kita doakan untuk semua arwah-arwah kesayangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai Tuhan yang menjamin keamanan untuk hamba-hambanya yang menghubungkan silaturahim. Maka pada malam ini, ya Allah, kami mahu terus mengeratkan lagi hubungan silaturahim kami dengan arwah-arwah yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon izin-Mu dan belas ihsan-Mu agar Engkau menerima bacaan Quran kami, zikir-zikir kami, pembelajaran kami, agar disampaikan pahalanya kepada arwah-arwah kesayangan kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadikanlah kiriman-kiriman kami ini sesuatu yang membahagiakan mereka di alam sana, sesuatu yang akan menyebabkan mereka tahu dan mereka ingat sangat bahawa saudara-saudaranya, anak-anaknya yang masih hidup terus ingat kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kubur-kubur mereka sebagai taman dari taman-taman syurga-Mu. Janganlah Engkau biarkan walau sesaat sekalipun kubur mereka menjadi satu lubang dari lubang-lubang neraka-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya arwah-arwah kesayangan kami itu lapar, Kau bagilah mereka makan. Sekiranya mereka sedang haus, Kau bagilah mereka minum. Sekiranya mereka kesunyian, Engkau tiburkanlah hati mereka.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau hadirkanlah ruh-ruh para anbiya, ruh para soleh, ruh Nabi kami Muhammad SAW, ruh Bunda Khadijah, untuk memeriahkan mereka, untuk bersama-sama dengan mereka di alam barzakh sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah diri kami terus ingat kepada arwah-arwah kesayangan kami. Jadikanlah anak cucu kami nanti akan ingat kepada kami apabila kami meninggalkan dunia ini, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa menghargai jasa-jasa arwah-arwah kesayangan kami dan arwah-arwah siapapun yang telah banyak berjasa kepada agama-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi akhir kata kita tutup tazkirah kita, majlis zikir kita dengan kita sama-sama berselawat. Ingat lagi bunyinya, rentaknya. Baik, kita baca sama-sama. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وصحبه الأخيار على رسول الله وآله الأطهار وصحبه الأخيار. Akhir kata, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Akhir kata, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala kerana sudi memeriahkan majlis zikir kita. Dan jangan lupa doakan kami semua di sini, dan kami insya-Allah tak lupa untuk mendoakan tuan-puan semua agar tuan-puan semua menjadi hamba-hamba Allah yang paling bahagia di dunia dan paling bahagia juga di alam kubur dan di akhirat sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau ada apa-apa nak bincang, boleh bincang ya. Okey, sama-sama Li. Tadi kenapa Ustaz cakap apa Abdul Muttalib radhiyallahu anhu? Okey. Sebab dia memang seorang yang beriman kepada Allah kan, dan dia sempat jumpa dengan Nabi kan, dan dia diredai oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Dan Abdul Muttalib ni mengikut rekod memang tak ada siapa pernah nampak dia pergi sembah berhala, tak pernah. Dan tak pernah nampak dia minum arak, tak pernah nampak dia berzina, tak pernah nampak dia mencuri kan. Tetapi ketokohannya sering diperkecil-kecilkan ya. Dan inilah malangnya bagi kita kan. Kisah mengenai Abdul Muttalib kan tak banyak, tapi bila kita kaji balik sirah, masya-Allah, jasa dia kepada Islam terlampau banyak. Antaranya dialah orang yang paling kuat melindungi Nabi Muhammad SAW dari kejahatan orang-orang musyrikin, orang-orang yang jahat kan. Sebab kelahiran Nabi ni memang ada banyak pihak tahu kan. Dia tahu Nabi ni mungkin dia kata ini mungkin akan jadi Nabi ni, dia akan hapuskan agama kita. Maka yang perintahkan Nabi SAW, dia perintahkan kepada Aminah supaya bawa Nabi dijaga oleh Halimatus Sa'diyah kan, di luar daripada bandar Mekah itu adalah Abu Muttalib. Sebab apa? Sebab memang ada konspirasi nak bunuh Nabi yang masih kecil lagi. Sebab itulah Nabi disusukan bukan oleh mak dia. Mana boleh mak nak pisahkan anak kan? Kalau misalnya mak dia misalnya panggil ibu susuan datang, duduk kat rumah susukan anak dia, itu biasa. Tapi tiba-tiba kali ini kan, Aminah kan radhiyallahu anha, dia bagi Nabi Muhammad yang masih bayi itu kan disusukan oleh Halimah Sa'diyah bukan dekat rumah dia, bawa ke rumah Halimatus Sa'diyah, berpisah jauh, dan Aminah pun lama tak jumpa dengan Nabi. Dan siapa yang rancang semua ni? Yang rancang semua ni adalah Abdul Muttalib, atuk Nabi ya, radhiyallahu anhu. Ya? Yang kisah sepatu dari neraka tu. Abdul Muttalib sebenarnya tak ada, yang saya tahulah dalil dia masuk neraka tak ada. Tapi ada pihak menuduh dia syirik. Jadi kita pun tak tahu. Bila bab Nabi dia kan, orang suka diskreditkan keluarga dia. Pertama diskreditkan bapak dia. Dia kata bapak dia kafir, mak dia kafir kan. Bila kita tengok hadis tu, alah, maksud dia bukannya mak dia, mak kandung dia kan. Okey, lepas tu pula diskreditkan pula atuk dia. Walaupun atuk dia kita tahu dia ni kan adalah yang menjaga Kaabah, menjaga kebajikan orang datang
Orang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Orang tu betul hajinya ke tidak, soal lain. Panggalnya, engkau datang ke rumah Allah sebab engkau nak beribadah kepada Allah, aku sambut kau. Itu Abdul Muttalib, kegigihan dia. Dan dia teruskan pergi ke Yaman, pergi ke Mekah. Dia bawa kan Nabi kan. Ada kan kisahkan, dia bawa Nabi. Ada orang jumpa macam mana. Dan dia bersama dengan Abu Talib. Tapi biasa itulah nasib Nabi Muhammad. Tu Nabi kata kan, apa yang aku buat untuk kamu sampai kamu masuk Islam ni, pengorbanan aku tak minta apa-apa balasan. Yang aku minta kamu sayang kepada keluarga aku. Tiba-tiba ada pula orang Islam yang mengkafirkan Abdul Muttalib. Kan? Malang sekali. Cukup malang. Yang mengkafirkan Abdullah, bapa Nabi. Padahal hadis tersebut dah, dia kata, para Nabi ni takkan dilahirkan oleh seorang bapa dan ibu yang kafir. Mesti mereka dilahirkan bukan sekadar bapanya Muslim, bukan sekadar bapanya beriman kepada Allah, maknya pun beriman kepada Allah. Kerana mereka itu dijamin bukan sekadar daripada buat dosa, malahan dijamin dari segi kesucian keturunannya. Maksudnya dari benih yang mulia sebenarnya Ustaz Ya. Para Nabi dari benih yang mulia lah, daripada susu galur yang mulia sebenarnya. Betul, daripada Nabi Ibrahim tu kan dia berterusan betul Nabi Ismail, berterusan sampai Nabi, semuanya tu baik-baik orangnya, semuanya tu beriman kepada Allah dan committed dan sanggup mati demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi Ibrahim macam mana pula? Dapat dia kafir. Nabi Ibrahim. Okey, Ali nak bincang sekarang ke nak bincang tajuk lain? Tajuk lain. Tajuk lain. Tajuk lain Okey. Dia itu kalau cerita pasal Ibrahim, malahan tuan-tuan saya tak tahu besok minggu depan macam mana saya nak cuba tahan diri saya kan dari tak nak bincangkan tentang Maulid Rasul kan. Tapi tengoklah nanti macam mana kan saya cuba sesuaikan bila kita nak bincang nanti minggu depan masa kita nak ratib tu kan. Sebab apa? Kisah kelahiran Nabi ni kan, dia memang tetap relevan untuk apa tajuk pun kita bincang. Macam tadi kita cerita pasal perjalanan kan, dia tetap berkaitan dengan Nabi kita punya Maulid Rasul ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan bila kita tahu benda ni kan, subhanallah, kita rasakan Nabi tu dia bukan seorang macam, minta maaf cakap lah, yang Betul Agung. Yang Betul Agung tu betul-betul kita kata kita akui lah dia punya kuasa. Tapi kita tak rapat dengan dia. Dan yang di Betul Agung pun kadang-kadang tak sebut pun nama kita. Dan saya yakin kebanyakan tuan-tuan tak sebut, disebut rakyat beta je tak ada. Nabi Muhammad SAW ini dia akan sebut nama kita satu persatu, subhanallah. Kan? Bila kita bagi selawat sekali kat dia, kan, dia akan jawab Masya Allah banyak kali, paling tidak 10 kali kan. Itu yang paling minimum. Dia akan sebut nama kita. Sampaikan satu tahap tuan-tuan kan, nanti tuan-tuan mungkin akan bermimpi yang Nabi betul-betul panggil nama kita. Ketika tu kan tuan-tuan kan tak tahu nak cakap macam mana lah kan. Tuan-tuan bayangkanlah, cukuplah tuan-tuan dapat bayangkan kan macam mana perasaan kita kan bila kita dengar Nabi bukan sekadar menjawab Waalaikumsalam kan, tapi Nabi sebut nama kita dan Nabi doakan kita kan. Dia kita kata, ya Allah, ya Rasulullah, aku doakan selawat dan salam untukmu kan. Nabi pun cakap, dia kata misalnya Halim kan, Halim, dia kata aku doakan agar Tuhan berikan juga kepada engkau selawat dan salam dari sisi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Okay, terima kasih Ustaz, Punya Syakira. Sama-sama Halim, sama-sama Halim Okey, ada lagi tuan-tuan tak ada? Okey, dah 9:45 ya Aisyah, Aisyah. Okey, apa komen Ustaz? Tidak sempurna perjalanan kita sekiranya kita tak sampai ke 3 tempat. Pertama, Mekah, kedua, Madinah dan ketiga, Masjidil Aqsa. Okey, kenapa kita mesti try our best kan to be physically dekat tempat tu? Nak cari apa tadi? Kita nak cari kata ilmu dari langit. Langit dan juga ilmu dari bawah, apa tadi, kaki. Dekat situ, dekat tiga-tiga tempat ni kan, kat tiga-tiga tempat ni, dekat situ memang jelas manifestasinya. Dekat situ memang jelas manifestasinya. Okey, contohnya kan, kita pergi ke Masjidil Aqsa kan. Dekat situ nanti kita akan teringat siapa? Kita di Mekah kita dah tengok, Madinah kita dah tengok kan tadi kan. Okey, kita pergi ke Masjidil Aqsa. Kita akan teringat kat situ kan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita teringat kepada siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kita teringat kepada Nabi lain. Kita teringat kepada Isra' dan Mi'raj. Ketika itu kan kita dapat ilmu daripada Tuhan. Oh, sekarang aku faham kenapa surah Al-Isra'. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oh, lepas tu kita pun dapat nanti kita nampak seolah-olah ketika itu kan
orang-orang soleh, arwah-arwah yang soleh, mungkin para nabi membisikkan kepada kita kan macam mana kan kesusahan, kesungguhan mereka dalam menyebarkan agama Islam, dalam menolong orang-orang yang dianiaya dekat tempat tu. Bila kita berada kat tempat tu, kita akan fikir lain. Itu sebabnya tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala kan, kalau tuan-tuan nak belajar sejarah lah, contohnya kalau cara kat Malaysia, pergi ke tempat-tempat sejarah. Belajar pakai teks ni, dia tak dapatlah juga, tapi tak ke mana. Contohnya tuan-tuan bawa lah anak-anak tuan-tuan pergi ke mana? Paling senang Dataran Merdeka lah. Ingat macam mana Tunku Abdul Rahman cakap laungkan merdeka. Ataupun tuan-tuan pergi kat mana? Pergi ke Pasir Salak. Dekat ada muzium sejarah Pasir Salak. Dekat Pasir Salak tu. Tuan-tuan pergi kat sana, tuan-tuan akan lihat macam mana perjuangan Islam oleh Datuk Maharaja Lela. Selagi tak pergi tak nampak kita. Kan? Sama juga. Selagi tak pergi kat Mekah, selagi tak pergi ke Madinah, kita tak nampak kan? Tak berapa nampak. Selagi kalau kita tak pergi ke Masjidil Aqsa macam tu juga. Ya? Jadi, kalau orang tu dia kaya, dia pergi Mekah, dia pergi Madinah, dia pergi Masjidil Aqsa. Lepas tu dia balik, kau tahu aku dah pergi tiga-tiga ni tahu. Aku dah, dia action. Tapi kita kata, habis makanan apa yang kau makan? Aku makan apa tu, buah delima lah. Dia kata, dia action kat situ lah kan. Subhanallah kan. Kita tahu kat situ bukan itu yang Nabi suruh. Nabi suruh pergi ke tiga-tiga tempat tu untuk kita berdoa kepada Allah, mencari agar Allah Ta'ala bagi kepada kita ilmu dari langit dan juga ilmu dari bawah tanah, iaitu dari orang-orang soleh, para nabi, para siddiqin, para syuhada yang telah dikebumikan dekat dunia. Mereka tetap meninggalkan ilmu. Dan dekat situlah dengan kasih sayang mereka, mereka akan bagi apa yang mereka dapat dari Allah Ta'ala. Mereka kongsikan dengan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay? Okay, Haji Aisyah? Alright. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okay. Sama-sama. Jun. Ya. Ya. Thank you. Okay, thank you. You are welcome. Okay, tuan-tuan, kita akan tangguhkan perjalanan kita dan sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.